أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang saya muliakan Tuan Pengurusi Surau An-Nur Fasa 3A Bandar Seremban Selatan, Selangor, Malaysia. Seterusnya barisan Selangor pula, Negeri Sembilan, Malaysia. Seterusnya barisan ahli jawatan kuasanya, Tuan Imam, Tuan Bilal, Tok-tok guru, tuan-tuan guru, para alim ulama, ketua-ketua masyarakat, barisan pemimpin-pemimpin, ahli-ahli ternama yang saya tak mampu sebut satu persatu, YB-YB, Tan Sri, Datuk-datuk, Datin-datin, Dif-dif kehormat, hartawan-hartawan, dermawan-dermawan, ibu-ibu, ayah-ayah, adik-adik, abang kakak, muslimin, muslimat, hadirin, hadirat yang hadir pada kuliah maghrib kita pada malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Dah makan ke belum? Tengok muka macam lapar je. Yang lapar tu insya-Allah makan kat syurga. Amin insya-Allah. Tama-tama dan selamanya kita mengaturkan banyak-banyak rasa syukur kepada Allah kerana walaupun dalam keadaan hujan seperti ini, Allah jemput kita untuk kita duduk dalam majlis ilmu taman-taman syurga. Siapa dekat dunia boleh terpilih duduk dalam majlis ilmu taman-taman syurga. InsyaAllah dekat akhirat dia boleh terpilih untuk duduk di taman-taman syurga. Amin insyaAllah. Jadi insyaAllah tajuk kita pada hari ini, sabar menghadapi ujian. Situasi saat ini dalam pandemiknya, musim hujannya, ramai kawan-kawan kita yang rumah dibanjir. Ni dia. Ya. Jadi juga pekerjaan-pekerjaan sahabat-sahabat kita ramai tergendala. Nelayan-nelayan, orang yang melibatkan motosikal, ya, banyak yang tergendala. Jadi insya-Allah tajuk kita pada hari ini, sabar menghadapi ujian. Dan sebelum kita teruskan, sukalah saya mulakan dengan puji-puji kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan selawat yang biasa kita bawa dalam pertemuan adalah selawat At-Tafrijiyah. Yang hafal boleh sama-sama ikut, yang tidak hafal boleh sama-sama dengar insya-Allah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik alaihi wa ala alihi salawatullah wa sallam alaihi. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqadha bihil hawaiju wa tunalu bihi raibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin بعدد كل معلوم لك اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله صلوات الله وسلم عليه. Muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dikasihi Allah sekalian, mudah-mudahan dengan selawat tadi Allah mempermudahkan urusan kita. Amin insya-Allah. Baik, tajuk kita pada malam ini, sabar menghadapi ujian. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zumar
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar akan diberikan pahala mereka tanpa hitungan. Daripada depan sampai belakang, kanan jumpa kiri, kiri jumpa kanan balik, setiap di antara kita mempunyai ujian tersendiri, yang mana kita tak mampu menghadapi ujian kawan kita, dan kawan kita tak mampu menghadapi ujian kita. Allah Ta'ala bagi ujian mengikut kemampuan masing-masing. Ada orang dibagi mudahnya kahwin, ada orang susahnya kahwin. Ada orang mudahnya dapat anak, susahnya dapat anak. Ada orang yang mana mudahnya dapat jawatan-jawatan, tak payah mengampu orang bagi. Ada orang yang mana sampai sekarang tak nak jadi YB, tak jadi YB. Akhirnya ya jadi apa dia? YB yang bersara kita sebut. Ya, ada orang yang mana apa dia? Susahnya cari makan, ada orang senangnya cari makan. Maka setiap di antara kita ni mempunyai apa dia? Takdir, mempunyai ketentuan hidup yang berbeza. Siapa yang redha akan ketentuan Allah Ta'ala dalam konsep rezekinya, dalam keadaan undang-undangnya, maka kita akan menjadi orang yang apa? Radhiyallahu anhum wa radu'an. Dia redha pada Allah, Allah redha akan diri dia. Apa kesan kita redha apa yang Allah dah putuskan? Kita bersetuju dengan apa yang Allah telah tetapkan dalam hidup kita? Jawapannya, Allah Ta'ala akan mudahkan hidup kita. Allah akan bagi jalan dan solusi dalam hidup kita. Sebab apa ramai orang di luar sana, bila ketika mana diuji, bunuh diri. Diuji, putus asa. Kerana dia tidak menyandarkan dirinya pada Allah. Mereka tidak bersangka baik dengan Allah. Mereka tidak redha akan ketentuan Allah. Mereka protes. Mereka komplain Allah Ta'ala. Maka ketika itu tak ada jalan penyelesaian baginya, tak ada solusi untuk hidupnya, akhirnya mereka buntu dan memilih jalan untuk apa dia? Ada yang bunuh diri, ada yang berputus asa, wa na'udzubillah. Maka dalam hidup ini tuan-tuan, ya, apakah sebenarnya yang perlu kita faham tentang ujian? Ujian adalah apa dia? Ujian adalah lumrah kehidupan. Selagi mana kita duduk di dunia ni, maka selagi itulah dunia tempat ujian. Allah Ta'ala jelaskan dalam Al-Quran kan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa nabluwannakum bisyai'in minal khauf. Pasti Allah uji. Uji dengan apa dia? Pertama sekali kebimbangan. Semua di antara kita ada kebimbangan. Ni kalau hujan je kan, bimbang kita ni. Banjir macam mana kampung halaman kita. Ada di antara kita yang mungkin kampung je di kawasan yang rendah. Macam mana mak ayah duduk di kampung. Bimbang ni, setiap di antara kita ada bimbang. Saya nak tanya tuan-tuan, dulu waktu kita nak kahwin dulu, bimbang ke tak bimbang? Bimbang, menggeletar je jumpa Tok Kadi tadi. Bimbang tu macam-macam lah. Bimbang apa dia? Boleh ke kahwin aku ni? Ada ke duit ni? Ya? Tapi sekarang ni, ada di antara kita, bukan dah kahwin, setiap anak bercucu dah. Nampak tak? Kita, ketika mana kereta kita breakdown, mati tepi jalan, bimbang tak bimbang? Bimbang. Lebih bagi hujan, gelap gelita. Saya nak tanya, kebimbangan itu adakah bersifat selama-lamanya? Adakah kita terpaksa berkampung, duduk di tepi jalan, tak ada orang tolong sampai hari ini? Tak. Segala ujian-ujian itu Allah Ta'ala dah bantu dan selesaikan. Maka jangan bimbang. Kerana apa dia? Orang mukmin ini dia punya happy, dia punya apa dia? Dia punya ending dia happy ending. Pengakhirannya adalah pengakhiran yang baik, iaitu Allah janjikan setiap kesukaran, setiap ujian diganti dengan Jannatul Firdaus, diganti dengan syurga. Ya. Macam mana kita nak kuat apabila kita menghadapi ujian? Ya, bila kita tengok kan ada orang yang buta, kita bawalah dia pergi Langkawi pun dia tak boleh tengok pantai yang indah. Kita bawalah dia pergi mana-mana pun dia tak boleh tengok. Ya, kerana dia tak boleh melihat. Bila kita tanya dia, "Tuan, macam mana tuan boleh sabar, boleh redha dalam keadaan tuan tak boleh melihat?" Dia kata apa dia? "Ustaz, hidup ni adanya mati." Hidup ni kejap je, pejam celik 20, jam celik 40, jam celik 60, bimbang pejam tak celik-celik kita. Hidup ada mati. Maka badan jasad kita akan dimakan oleh ulat belulat, hancur. Dan besok di akhirat dibangkitkan semula dalam keadaan apa dia? Mengikut amal tersendiri. Kalau kita baik, maka kita akan jadi handsome, jadi lawa. Buta ni, selesailah. Maknanya, ujian kat dunia kejap je. Yang kena gaut takkan 100 tahun. Yang kena gaut, cimani, darah tinggi, asma, batuk, sesama, apa je ujian kita ni sementara. Ada yang kita tanya kan, "Haji, sehat? Ustaz, cakaplah semua penyakit saya ada." Al-maklumlah, muda-muda dulu makan sedap. Ya, nak bagi tahu dia, ujian ni kejap je. Hanya pada sementara saja. Sebab itu orang mukmin ni, kita kena apa dia? Kita kena bersangka baik dengan Allah.
Allah Ta'ala berikan ujian, tujuannya apa dia? Tujuannya untuk mendekatkan diri kita pada Allah. Mudahnya kita nak sebut nama Allah tak kala mana kita diuji. Tuan-tuan sakit lutut, ibu-ibu sakit lutut, bila kita apa dia? Bila kita sakit lutut ni, kita nak bangun, mudah tak sebut nama Allah? Kita sebut nama Allah ke kita sebut nama ex-girlfriend kita? Ada ke haji-haji sebut leha tadi? Kita sebut apa dia? Allah. Bila apa dia? Bila lutut kita sakit. Maknanya mudahnya kita untuk menyebut nama Allah, mudahnya kita ingat Allah tak kala mana kita kesusahan, tak kala mana kita diuji. Ya, yang mana sebelum ni kita sembahyang caplin, sembahyang cepat. Jadi sembahyang jadi lama, doa jadi lama, wirid jadi lama, tak pernah qiyam jadi qiyam. Nampak? Bila kita diuji oleh Allah. Maka sebab itu ujian itu ada supaya kita meletakkan diri kita semakin dekat dengan Allah. Ya, setiap di antara kita ada ujian tersendiri. Dan ujian itu menyebabkan kita semakin dekat. Nak meninggal dunia ni, umur kita 50, 60, 70 ni. Ni waktu malaikat dah hintai-hintai dah. Ya, yang mana apa dia? Waktu tu, ketika itu apa dia? Ketika itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita rasa apa dia? Kita rasa mula keseorangan. Anak-anak kita dah duduk di rumah masing-masing. Rumah yang waktu muda-muda dulu kita bina 2-3 tingkat tu, mula dah kita takut seram sejuk dah. Angin keluar masuk ni, ribut angin ni kan. Yang namanya tingkap tam tum takut. Bang, panggil kontraktor bang. Kenapa? Kita nak robohkan tingkat 2 dengan tingkat 3. Seram pula. Macam ada hantu jembalang pula ni. Nak bagi tahu apa dia? Waktu kita muda semua nak rumah besar, betul. Tapi bila kita dah tua, kita nak apa dia? Kita nak kecilkan pula rumah. Nak bagi tahu rupa-rupanya selama ni yang kita nak banyak besar ni tak ada nilai dah. Kita mati hari ni, orang tak cari rumah Hajah Leha kat mana, tak ada. Orang cari kubur Hajah Leha kat mana. Orang tak cari rumah Haji siapa? Ya, Haji Kamal kat mana? Orang tanya kubur Haji Kamal kat mana kubur. Betul ke betul? Rumah yang kita idam-idamkan di dunia ini, Allahu Akbar. Saya nak cerita pasal apa dia? Dalam kehidupan kita tak kala mana kita di penghujung usia kita mula keseorangan. Dulu waktu kita muda-muda 20, 30, 40 ni, anak-anak berlari sana, berlari sini, seronok kita tengok. Tapi bila tak kala mana kita semakin dekat dengan Allah, menyebabkan kita mula seorang. Apa hikmah dia? Tujuannya supaya kita belajar, supaya kita berlatih, supaya kita praktis, supaya kita ambil pengalaman seorang diri sebelum seorang diri di alam barzah. Tak kala itu nak minta tolong siapa? Ya, nak minta tolong anak jauh kat Penang contoh. Jauh kat Johor. Ada masalah, minta tolong pada Allah. Berlatihnya kita sebelum kita duduk seorang-seorang di alam barzah, yang ketika itu hanya amal kita saja boleh temankan kita. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Pada hari tersebut tak ada siapa boleh tolong kita kan. Mak tak kena anak, anak tak kena mak, ya, pasangan tak kena pasangan, masing-masing nak lepaskan diri masing-masing, yang menyebabkan kita tak ada bantuan-bantuan melainkan amal kita. Maka ujian-ujian ini menyebabkan kita semakin dekat dengan Allah. Ya, saya percaya dan yakin semua di antara kita memang nak kaya, nak senang, nak perfect, nak sempurna, tapi kesempurnaan hanya layak bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang perlu kita faham. Ya, sebab itu cara nak bagi kita dapat tenang, relax dalam keadaan kita menghadapi berbagai ujian ini, dengan pertama sekali merendahkan diri kita, melantaikan diri kita, meleperkan diri kita, meletakkan diri kita ini serendah-rendahnya di tanah. Sebab itu kita sujud kan, meletakkan dahi kita di tanah, merasa rendah diri. Kenapa Ustaz? Apa benda meleperkanlah, meletakkan diri, merendahkan dirilah? Apa sebenarnya ni? Jawapannya, bila kita dalam hidup ni mengejar dari sudut kerendahan hati, maka kita akan buang sikap kesombongan yang ada pada diri kita. Kalau kita hidup ni mengejar kesombongan, ramai di antara kita yang hidup mengejar kesombongan. Waktu dulu belajar muda-muda supaya orang panggil dia apa dia? Orang alim, orang hebat, bukan kaleng-kaleng. Waktu dah berkerjaya, nak supaya apa dia? Rumah hebat, kenderaan hebat, semua serba hebat, kejar kesombongan. Bila dah pencen, dapat duit pencen, beli tanah kat Pahang, beli tanah kat Johor, beli tanah kat Selangor, beli tanah kat Negeri Sembilan, beli tanah dekat Perak. Supaya apa dia? Mengejar kesombongan. Supaya duduk di warung-warung, haji tanah berapa? 1 ekar. Haji 20 ekar. Haji, saya tak ada apa Ustaz.
sekangkang kera yang kera tak mampu nak kangkang tu. Sikit aja sikit aja. Nak beritahu dia, ramai di antara kita daripada muda sampai tua kejar kesombongan, nak orang puji, nak orang mulia, nak ada tempat di hati masyarakat. Kenapa nak jadi YB? Dia orang panggil YB ustaz, yang berhormat. Kenapa nak jadi Tan Sri? Dia orang panggil Tan Sri ustaz. Kenapa dia banyak? Dia orang muliakan saya ustaz, kejar kesombongan. Apa masalahnya? Masalahnya kita akan kecewa. Daripada muda sampai tua, kita pergi mana-mana jalan-jalan, pergi Langkawi takat gambar, pergi jalan sini takat gambar, post. Buat baik tunjuk pada orang, supaya orang hargai kita, muliakan kita. Tapi hari ini kita mati tuan-tuan, saya nak tanya, berapa lama orang boleh ingat kita? Sehari dua, seminggu dua, sebulan dua, setahun dua, kejap je orang lupakan kita. Allah Akbar. Sepanjang hidup kita cari kemuliaan manusia, akhirnya kita mati tuan-tuan, orang sekelip mata lupakan kita. Allahu Akbar. Ya, mulalah kita meleperkan diri, merendahkan diri, supaya apa dia? Contoh orang yang rendah diri menjadi YB. YB, semenjak YB haramkan arak, haramkan judi, ramai orang kecam haji. Kat mana-mana orang kecam haji. Tapi macam mana YB boleh apa dia? Boleh tenang, boleh cool. Ya, orang tak puji, orang caci maki pagi petang siang malam di Facebook, di Instagram, di YouTube, di Google, di TikTok. Macam mana YB boleh tenang? Dia kata apa dia? Segala puji hanya layak bagi Allah. Allah. Kenapa saya nak dipuji? Yang layak pujian tu hanya Allah. Kalau saya dikeji, dihina, siapa saya? Rasulullah kekasih Allah dicaci, dihina. Allah. Betul tak? Nak lagi tu, orang yang mula merendahkan diri dia, dia tak kisah orang nak kata, orang nak caci, orang nak maki, orang nak apa. Tenang hidup dia. Ni dia tuan-tuan. Ya, jadi cara kita apa dia? Cara kita nak kuat dalam menghadapi ujian, jawapannya adalah dengan kita memandang dunia ni kecil, yang besar tu akhirat. Yang besar tu akhirat. Ya. Pada diri orang mukmin ni tuan-tuan, tak ada yang rugi dalam hidup. Tak ada yang rugi dan tak ada yang disisirkan oleh Allah. Haji, saya dengar motor bisuku Haji hilang, sedih betul je. Saya okey, tak ada apa. Kenapa Haji tak sedih? Kenapa saya nak sedih? Pada diri orang mukmin, sesuatu yang hilang itu dia tak hilang, semua Allah ganti. Allah. Ni dia. Saya bagi perumpamaan tuan-tuan, orang yang besarkan dunia. Daripada muda cari rezeki, cari duit, keluar pagi, balik gelap, keluar gelap, balik pagi. Umur 60 dapat kumpul 10 juta. Banyak tu 10 juta. 3 juta kena scam, kena tipu. Apa jadi tuan-tuan? Sakitnya kepala haji tu sampai jadi gila dia. Allah. Kesian tak kesian tuan-tuan? Dia ada baki 7 juta lagi kan? Kenapa perlu jadi gila? Allah. Kerana dia membesarkan dunia. Dia rasa memanglah sejuta tu besar. Tapi bila memandang dunia ni besar, menyebabkan apa dia? Menyebabkan rasa perit, rasa nak tercabut jantung bila 3 juta tu hilang. Allah. Seorang lagi tuan-tuan, membesarkan akhirat. Ni contoh. Dia ada 10 juta juga. Duit tak dicuri, tak ada siapa minta duit dia, selamba je dia bend in 3 juta dekat Surau An-Nur Pasar 3A Bandar Seremban Selatan. Allah. Seorang jadi gila, seorang ni nampak kita tengok macam buat kerja gila. Dia berselamba bagi 3 juta dekat Surau An-Nur Pasar 3A Seremban Selatan. Ni, Juan, 3 juta ni untuk program dakwah, untuk program pengimarahan. Subhanallah. Macam mana boleh jadi macam ni? Sebab memandang akhirat tu besar. Ni tuan-tuan. Kita bagi RM1 dekat fakir miskin, siapa yang suka? Fakir miskin lah. Terima kasih lah. Ya? Siapa faham agama, dia bagi RM1, kita lebih suka lagi. Loncat-loncat. Hatinya lah. Bukannya kita bagi Haji lepas ni bagi loncat-loncat je tak? Kenapa gembira sangat Haji? RM1 je. Ustaz, RM1 ini saya bagi dekat orang, memang digembira sebab hanya boleh melepaskan kesusahan dia dari sudut. Mungkin dia beli air mineral, hilang haus dia. Tapi Ustaz, saya bagi kat dia Ustaz, Allah ganti 700 kali ganda dekat akhirat, bahagian akhirat. Saya bagi RM1 menyelesaikan masalah dunia dia, saya bagi RM1 kepada dia, Allah ganti untuk menyelesaikan masalah yang lebih besar di akhirat. Allah. Nampak? Beza tak orang yang dia membesarkan dunia dengan membesarkan akhirat? Siapakah golongan yang membesarkan akhirat tuan-tuan?
duduk dalam majlis ilmu taman-taman syurga. Tuan-tuan boleh je bergolek-golek atas tilam, temankan anak cucu tengok Doraemon. Tapi kenapa tuan-tuan duduk dalam majlis ilmu taman-taman syurga? Kerana apa dia? Kerana kita tahu yang satu akhirat. Kita duduk dalam majlis ilmu sejenak lebih baik berdunia dan seisinya. Allahu Akbar. Baik itu kita tak rasa susah. Sebab ketenangan dan kebahagiaan bukan datang daripada duit yang banyak. Berapa ramai orang ada duit banyak serabut? Tuan-tuan ada sejuta malam ni transfer bank Perdana Menteri transfer setiap orang sejuta. Agak-agak tuan-tuan malam ni boleh tidur tak? Boleh ke boleh? Boleh kan? Sebab apa boleh? Sebab belum dapat. Kalau dah dapat tak boleh tidur kita. Yang lelaki duk terbayang ni nak kahwin lagi ke rumah baru tu. Baru sejuta dah tak boleh tidur. Nak bagi tahu tuan-tuan, Allah bagi ni ikut kemampuan dan keperluan. Yang banyak ni pun kadang-kadang gagalnya kita baca Quran banyak, gagalnya zikir malam, gagalnya qiyamul lail. Betul? Jadi nak banyak lagi, takut apa dia? Takut ke laut kita. Masuk ke laut apa dia? Takut kita lalai, hanyut. Nah ini dia. Jadi sebab itu Allah Ta'ala ni sayang pada kita dengan Allah Ta'ala bagi mengikut kemampuan. Bila kita duduk di surah An-Nur ni kan, bandar fas apa di mana sini? Bandar Serban Selatan kan, kita duduk sini kan, kita kena syukur. Kan kita duduk seorang-seorang, kenapa bang nampak sedih sangat ni? Yang kenapa kita tak duduk di Putrajaya? Jangan fikir macam tu. Sebab apa dia? Di mana pun posisi kita berada, di situlah kebahagiaan kita. Jangan kita melihat kebahagiaan orang. Kerana apa dia? Kerana itu kebahagiaan dia. Jangan dengki dengan orang. Kenapa kita kurang rasa syukur? Sebab kita orang yang lebih hebat daripada kita. Tak banyak ke rezeki yang kita ada? Banyak, cuma kita tak sedar. Kita remind balik. Dulu waktu mana kita tak boleh gelak ketawa, senyum pun tak boleh. Waktu kita lahir-lahir kan, nangis. Allah bagi nikmat senyum dan gelak ketawa. Dulu kita kecil-kecil, jalan pun tak boleh, sekarang dah boleh berjalan. Dulu kita tak ada pendidikan, dah ada pendidikan. Dulu kita tak ada tempat tinggal, dah ada tempat tinggal. Dulu tak ada sebahagian kita tak ada kenderaan, dah ada kenderaan. Tak ada rumah, dah ada rumah. Belum kahwin, dah kahwin. Tak ada anak, dah ada anak. Kalau kira satu-satu aja, daripada dulu sampai sekarang, perubahan itu, rezeki itu bertambah ke berkurang? Allah. Nak bagi tahu pada banyak je rezeki Allah bagi pada kita, sehingga Allah telah jelaskan dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu nak hitung nikmat Allah, tidak terhitung banyaknya. Tapi apa kan daya? Fa qalilun min ibadiyasy syakur. Sangat sedikit hamba-Ku yang bersyukur. Sebab apa jadi tak syukur haji? Dah ada Ferrari ni, dah ada Ferrari. Apa yang menyebabkan stres lagi? Mana tak stres tak? Jiran depan rumah tu, dia ada helikopter. Yang ada helikopter pun stres lagi. Kenapa haji nak stres? Dah ada helikopter. Helikopter tu dah. Saya ni motor je. Kita sorong je ada. Haji dah helikopter. Macam mana saya nak tenang Ustaz? Depan rumah ada roket. Nampak tak? Selagi mana kita melihat orang yang lebih banyak, lebih hebat, lebih tinggi daripada kita, kita tak belajar syukur, dan akhirnya menyebabkan kita hidup ni terbeban. Kita sekarang ni, kita dah ada yang sewajarnya dah. Kalau kita mula dengki dengan orang, kita tak akan dapat ketenangan dan kebahagiaan. Jiran sebelah beli je BMW, banyak yang makan W orang, terduduk kita. Dengar pula beli helikopter terbaring. Sesak nafas, bang, kenapa bang? Jiran sebelah tu, biarlah rezeki dia. Kenapa yang kita nak dengki sangat? Ya, jangan dengki dengan rezeki orang. Ustaz, kalau dengki kenapa? Kalau dengki kita protes Allah Ta'ala, kita kurang ajar dengan Allah Ta'ala, siapa kita? Allah Ta'ala yang terbaik mengatur rezeki, siapa kita nak protes Allah Ta'ala? Seolah-olah kita kata, ya Allah, kenapa bagi dia lebih, kenapa tak bagi ke aku? Siapa kita? Allah Ta'ala tahu apa yang terbaik. Kalau yang cipta telefon yang lebih tahu apa masalah telefon, yang cipta TV lebih tahu masalah TV. Allah Ta'ala yang jadikan kita, Allah Ta'ala tahu apa problem kita, masalah kita, solusi kita. Maka kita kena bersyukur apapun yang telah Allah Ta'ala tetapkan dalam hidup. Kerana mustahil apa yang Allah berikan kepada kita, ianya adalah tidak baik. Mesti baik. Kalau manusia ialah banyak cuba-cuba. COVID-19 macam-macam dicubanya. Cubalah makan cengkeh ke, hidup cengkeh, macam-macam. Biarlah Ustaz, orang nak cuba, boleh jadi betul, boleh jadi salah. Tapi itu sifat manusia, mencuba. Allah Ta'ala, tuan-tuan, mencuba. Allah Ta'ala jadikan hidup ni cuba-cuba ke? Mesti bagus punya. Allah dah atur baik.
Syaratnya kita kena redha. Ni dia, redha apa saja yang Allah dah tetapkan. Ya, kadang-kadang tanda kita tak redha ni macam mana bila kita diterima ujian. Lah, anak aku cuma dapat ni je perangainya. Anak aku cuma apa dia? Peksanya dapat nombor ni je. Kan? Lah, dia ada je tu. Bila orang bagi duit kan, banyak ni je kan. Ataupun nampalah aku dapat anak perangai macam ni. Nampalah aku dapat suami macam ni. Nampalah aku dapat suami isteri macam ni. Dulu sebelum kahwin lain. Dah kahwin jadi singa pula. Ni dia. Yelah, masa belum kahwin memanglah telefon cakap ayang-ayang lembut-lembut kan. Bila dah kahwin, tak tahu pula kahwin dengan singa ustaz. Dia pun nak mengadu dengan ustaz. Kan? Ustaz, isteri saya ustaz, suara macam singa. Lepas tu lari rumah. Berapa bini kamu? Seorang. Kenapa ustaz? Bini saya tiga-tiga lari rumah dia. Allah. Ustaz punya masalah rupanya banyak lagi daripada kita ni. Contohlah, maknanya apa dia? Ada kalanya kita rasa masalah kita besar, orang lain lagi besar lagi. Ni dia. Habis tu macam mana nak redha ustaz? Ya, macam mana nak redha? Kita ucap macam ni. Ya, masalah apa pun, ya. Jana isteri, alhamdulillah, isteri kiriman Tuhan gitu. Ya, yang baru kahwin pula ataupun dah 20-40 tahun kahwin, jana suami. Ya, alhamdulillah lah ustaz, suami kiriman Tuhan. Macam tu lah. Betul. Suami kita ni kiriman Tuhan, anak-anak kiriman Tuhan. Allah Ta'ala bagi amanah. Kalaulah isteri kita itu gagal, yang gagal tu kita gagal mendidik. Apa lagi masalah? Betul. Okay, kita gagal mendidik, kita jangan salahkan isteri kita je. Mungkin ada salahnya kita dalam mendidik. Anak-anak kita tak jadi. Mungkin kita salah acuan. Ya, sebab anak kita terdidik mengikut acuan kita. Kalau kita acuannya betul lah dia. Melainkan apa dia? Kalau Allah tak izinkan, ya, kita dah didik elok-elok pun jadi nakal juga, tak apa. Jangan putus asa. Ya, kadang-kadang ada mak ayah yang telefon, "Assalamualaikum ustaz, anak saya PUBG main Mobile Legends 24 jam tak tidur malam." Tu belum bila dia kalah dia sebut binatang kat zoo, sakit telinga saya. Jadi macam mana ni ustaz? Belum subuh gajah, subuh dinosaur dah. Ya. Kadang-kadang kita tengok baru anak aku solat duha. Solat duha ke benda? Solat qadha subuh. Perangai anak ni. Apa jawab saya? Saya kata, ibu, jangan putus asa. Jangan doakan anak jadi batu ke apa, jangan. Jangan putus asa. Kerana apa dia? Boleh jadi perubahan itu setelah kematian kita. Kerana kita ni tak dilahirkan daripada dinding-dinding, batu-bata, tak. Kita dilahirkan daripada ibu ayah. Yang mana apa dia? Penat membesarkan kita. Setiap kebaikan kita, mereka akan menumpang. Maka anak-anak kita yang nakal degil ni, sekarang ni memang kalau kita doa yang baik-baik, setelah kematian kita, dia jadi anak yang soleh, berubah 360 darjah, menyebabkan rindu yang tidak berpenghujung itu, menyebabkan dia kembali kepada Allah. Dia teringat semua nasihat mak ayah dia, dia jadi anak yang soleh, datang surau masjid, buat kebaikan-kebaikan, kita dapat pahala di syurga, di akhirat nanti Allah. Jangan putus asa. Sebab ni kisah benar. Satu hari saya pernah bertiktok, ada seorang ni dia nak bertiktok dengan saya, dia nak bervideo dengan saya. Ya, dia kata, "Ustaz, saya ni ustaz, bapak saya masa dia tengah nazak tak nak salam saya. Tak terimalah anak." Ya. Macam mana ustaz? Bapak saya meninggal dunia dalam keadaan tak redha saya ni. Macam mana ustaz? Kenapa je dia? Waktu saya dulu, saya nakal, jahat, tak solat, bertatu. Tapi sekarang dah insaf, tiap-tiap malam qiyamul lail tak pernah tinggal ustaz. Allah. Orang ni kadang-kadang berubah lebih baik daripada wali tu. Lebih baik daripada tok imam je dah. Ya, dulu kita duk jeling-jeling apa benda lah orang macam ni. Tapi orang tu kalau berubah kadang-kadang ya, lebih baik lagi daripada tok imam itu sendiri. Bukan tok imam sini, tok imam tempat lain. Nak bagi tahu apa dia? Nak bagi tahu saya tengok akhlak dia tu berubah setelah kematian mak ayah dia. Baru saya perasan jangan putus asa, boleh jadi perubahan. Begitulah anak-anak kita. Ya, kita ni pun ada zaman silam kita. Ada di antara kita yang mungkin berubah ni setelah mak ayah meninggal dunia. Terkilainya kita gagal jadi anak yang baik masa mak ayah hidup, betul kan? Jadi kita kena faham lah. Begitulah anak-anak kita. Mungkin sekarang ni zaman Allah Ta'ala uji gitu. Ya, diberikan apa dia? Harap je tok imam, anak merempit gitu dia. Harap je cikgu guru disiplin, harap je. Ini ujian. Ada di antara kita kadang-kadang orang-orang ternama, tapi anak-anak ni yang menyebabkan rosaknya, koyaknya maruah.
Betul tak? Jadi apa dia? Ujian lah. Nabi Nuh AS, Nabi, anak isteri tak ikut. Siapa kita kan? Jadi nak bagi tahu apa dia? Jangan putus asa. Ini dia. Hadirin hadirat yang dikasihi Allah sekalian, ya. Seterusnya, dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la khaira fi 'abdin la yadhhabu maluhu wa la yasqumu jismuhu, innallaha idza ahabba 'abdan ibtalahu wa idza ibtalahu sabbarahu. Tidak baik seseorang hamba yang tidak habis hartanya dan tidak sakit badannya. Rasulullah kata tak baik orang yang tak kurang hartanya dan tak sakit badannya. Tuan-tuan, sakit ke sihat? Kalau sakit baik, tak sakit tak baik, kata Rasulullah. Ni dia. Sakit ustaz setahun sekali itu adalah sikit-sikit. Sakit lutut adalah ada. Tapi sakit hati banyak. Kenapa pula? Jiran sebelah ustaz tanam pokok belam, daun dia bagi dia. Buah-buah tu kan bagi tengok je dia. Sakit hati pula kan? Ada. Ya, kadang-kadang kawan-kawan ataupun jiran-jiran bela kucing, kan? Rumah dia macam syurga, kucing tak pernah berak. Tapi ke mana dia beraknya? Rumah kita. Allah, kan? Orang yang positif tuan-tuan dalam hidupnya memang sangat tenang. Tahu tak kala mana tai tu, diberakkan kucing tu dekat rumah dia. Balik je kuliah ni kan, senyum je. Bang, kenapa senyum-senyum? Kau tak nampak? Abang nampak apa? Ayang nampak apa? Tai kenapa? Abang nampak syurga tu. Allah. Tai tu bang. Ya. Tapi apa dia? Kucing ni boleh je berak tempat lain. Tapi kita ni Allah Ta'ala pilih supaya dia dapat pahala sabar. Kata Rasulullah, jangan marah bagi kamu syurga. Ni nampak je tai, tapi sebenarnya apa dia? Hakikatnya Allah hadiahkan syurga. Allah. Bang baru pergi kuliah maghrib, abang nampak tai dah jadi syurga bang. Kena selalu pergi kuliah maghrib bang. Kerana nak beritahu orang mukmin ni, dia bila apa dia? Bila dia belajar, dia betulkan cara fikir dia. Selama ni yang dia nampak tai tu kan, dia mula darah naik je. Geram kan? Tapi bila dia belajar, nampak tai dah jadi syurga. Allah. Ni dia. Tu belum caci maki hamun lagi. Kena caci, kena maki hamun apa semua kan. Orang mukmin ni kan, waktu mana apa dia, orang kutuk dia apa semua kan? Orang kata dia ni bodoh kan. Apa orang mukmin pandang? Ya, dia buktikan bahawa dia ni tak bodoh. Dia ambil positif. Setengah orang bila orang kata bodoh, down kan. Kita kena pandang positif apa juga yang berlaku dalam hidup, ya. Ataupun orang caci maki kita, orang hina kita, ya, orang zalimi kita, apa hikmah dia? Orang mukmin pandang, ya. Kalau tuan-tuan ada orang, kita tengah naik motor, naik kereta ni, ada orang potong queue, tuan-tuan marah tak? Ya. Ataupun kita tengah apa dia, nak beli apa-apa, kita beratur, orang lain tak beratur, tuan-tuan marah tak? Tak marah? Marah. Apa hikmah dia? Ujian-ujian kezaliman itu. Hikmah dia, orang mukmin pandang, kalaulah tuan-tuan tak suka kita buat apa, orang buat kat kita, maknanya kita jangan buat kat orang. Itu hikmah dia. Kalau tuan-tuan tak suka orang, ya, yang namanya apa dia, orang mengata kita, maknanya kita jangan mengata orang. Kalau kita tak suka, apa lagi? Orang bakar sampah jiran, dan jiran bakar sampah, asap masuk rumah kita, kita jangan bakar sampah, asap kita akan masuk rumah orang. Itu hikmah Allah dah berikan ujian pada kita supaya kita jangan buat kat orang. Itu hikmah dia. Apa yang tuan-tuan mungkin ada kezaliman-kezaliman yang orang buat kat kita. Lagi satu tuan-tuan, orang mukmin dia tenang sebab apa dia? Haji, dengar tanah-tanah faraid tu adik-beradik tak bagi kat haji. Dengar 5 ekar jugalah. Tengok haji relax je. Kata apa masalah? Kita ni ada mati. Mati titik noktah segala ujian ini, semua pengadilan ada di hadapan Allah besok. Apa saya nak risau? Abang-abang saya yang dapat 5 ekar tanah tu, umur dia dah 60-70, dia boleh duduk 100 tahun lagi ke? Tak. Apa saya nak risau? Allah. Nampak tuan-tuan? Ya, orang mukmin ni apa pun ujian menyebabkan dia jadi tenang. Sebab apa dia? Sebab dia tahu ujian ni dunia je dunia. Yang besar tu akhirat. Kerana bila dia memahami besarnya akhirat. Ya, saya bagi contoh perumpamaan dunia. Dunia ni bagaikan kita pergi ke laut, kita celup jari kita, angkat satu titis yang jatuh, itu dunia. Baki itu adalah akhirat. Maka orang mukmin sedar yang besar tu akhirat. Setakat ujian dunia ni kecil je, kecil.
Kerana bila kita mati saja tuan-tuan, kita duduk di alam barzah yang lama. Kemudian duduk di mahsyar yang lama, puluhan ribuan tahun. Kemudian di perhitungan Allah, mizan yang lama, titian sirat yang lama. Ada orang meniti di titian sirat 1000 tahun. Ya, maknanya kehidupan selepas akhirat ni jauh lebih lama, jauh lebih sukar. Maka dunia ni tak ada apanya dah. Bila misalnya Haji kena tipu 1 juta, tak ada apa ustaz, dunia je. Haji sakit kau, tak ada apa ustaz, dunia je. Haji anak lari rumah, tak ada apa, dunia je. Nampak tak? Yang besar tu akhirat. Kenapa Haji boleh tenang? Kerana masalah-masalah ujian inilah yang menyebabkan digugurnya dosa saya, dekatkan diri saya pada Allah. Ada ruang muhasabah, menjadi jalan pintas menghantarkan saya ke syurga. Why not? Nampak tak? Jadi hadirin yang dikasihi Allah sekalian, ya, cara nak kita boleh sabar dan redha ini, caranya apa dia? Dengan dekatkan diri kita kepada Allah, memandang yang namanya dunia ini kecil, akhirat tu besar. Maka kita tak akan rasa beratnya dunia ni. Ya. Tapi oleh kerana apabila kita ni telah terperangkap dengan cinta hubbud dunia itu sendiri, ini penyakit yang mana dia akan melekat sampai kita tua, iaitu hubbud dunia wa karahiyatul maut, cinta pada dunia dan benci kepada kematian. Kenapa benci sangat nak mati ni? Kenapa takut sangat mati ni? Jawapannya, kerana tak ready. Kerana banyak dosa dan silap. Macam anak kita, kenapa tak nak balik rumah? Penakut. Kerana banyak disilap kepada kita. Ada buat salah pada kita, sebab tu dia tak nak balik. Betul ke betul? Macam itulah kita. Tak nak bertemu dengan Allah sebab banyak silap. Sebab tak ready. Kenapa kita dah semangat sangat nak pergi umrah, semangat nak pergi Langkawi? Sebab ustaz dah ready dah semua ustaz. Bag ni untuk saya pergi ni seminggu sebelum dah ready dah. Nampak? Kerana ready. Bila tak ready, menyebabkan kita tak semangat. Kemudian, apa yang menyebabkan kita berat nak bertemu dengan Allah? Sebab harta dunia terlalu banyak. Saya ni tuan-tuan, kalau saya pakai beg 30 beg, saya nak bangun senang ke susah? Susah kan? Begitulah orang yang tanahnya banyak, rumahnya banyak, hartanya banyak. Dia tahu mati pemutus segala nikmat di dunia, yang menyebabkan dia takut nak bertemu dengan Allah. Dia tahu di akhirat dia tak ada bekalan. Dia susah nak mati bukan sebab malaikat itu tak boleh datang untuk jemput dia. Tapi susah nak mati dari sudut dia berat nak tinggalkan dunia ni kerana harta yang terlalu banyak. Jangan kata nak mati, nak pergi surau pun jadi payah. Kalau apa dia? Dekat tandas ada swimming pool, ada aircon, ada lagu-lagu, ada pawagam. Nak berak ni ada pawagam depan rumah. Berak sambil tengok pawagam. Agak-agak senang ke senang kita nak pergi apa dia? Kita nak keluar rumah, nak pergi tazkirah. Payah. Nak bagi tahu itu baru dunia. Ya, nak bertemu dengan Allah lagilah. Siapa yang suka nak bertemu dengan Allah, Allah suka nak bertemu dengan dia. Siapa yang benci nak bertemu dengan Allah, Allah benci nak bertemu dengan dia. Allahu Akbar. Ya, baik hadirin yang dikasihi Allah sekalian. Tidak baik orang yang tidak kurang hartanya, dan tidak baik orang yang tidak sakit badannya. Tak baik orang yang tak kurang. Hartanya banyak, semakin hari banyak. Tak berkurang. Tak baik kata Rasulullah. Allah jelaskan, alhaakumut takatsur, celaka orang yang mengumpul-ngumpul harta. Hatta zurtumul maqabir, bukankah sampai satu saat kita masuk kubur? Bila kita kumpul-kumpul jadi banyak, kita akan diberi 2 penyakit, 2 kesusahan. Pertama, kebimbangan dari sudut apa dia? Kebimbangan dari sudut kurangnya harta. Yang kedua, kebimbangan dari sudut orang ambil harta kita. Ini penyakit orang ada harta banyak. Ya? Ada orang, haji, saya dengar 2 haji pencen gua besar. Mana pergi duit haji? Tak nampak pun. Kata saya dah pindahkan ke negeri akhirat. Macam mana? Dengan jalan infak dan sedekah. Allah. Nampak tak? Ada orang yang mana dia kumpul-kumpul biar jadi banyak supaya dipandang mulia lah. Ya? Tadi saya dah ulas dah. Kita nak kejar pandangan mulia orang ni, kejap je orang muliakan kita, kita mati kejap je. Ini dia. Itu dalam hidup ni tuan-tuan, yang besar sebenarnya, ujian yang besar sebenarnya, bukan COVID, bukan banjir, bukan. Ujian yang paling besar adalah tatkala mana kita lalai mengingati Allah. Apa pun situasi kita, kena COVID, banjir, apa jua, kalau kita dekat dengan Allah, dia tidak menjadikan masalah bagi kita. Tapi kalaulah kita dalam keadaan tak ada apa-apa berlaku, tetapi kita lalai dengan Allah, ya, akhirnya kematian itu menyebabkan kita dihumban dalam neraka Allah. Mana lagi besar? COVID-19 ke neraka Allah? Banjir besar ke neraka Allah? Neraka Allah. Maka bencana paling besar adalah apabila kita lalai daripada mengingati Allah. Ini dia tuan-tuan.
Ya, maka dalam hidup ni penghujung usia kita ni tuan-tuan, maka kita sibukkan melakukan kebaikan kerana kita akan dimatikan ikut apa yang biasa kita buat. Ulama sebut, ya, kalau nak mati husnul khatimah, biasakan yang baik dan biasakan yang betul. Ya, betulkan yang biasa, betulkan yang biasa dan biasakan yang betul, dan istiqamah dalam kebaikan kerana kita akan dimatikan ikut apa yang biasa kita buat. Kalau biasa baca Quran, mati baca Quran. Kalau biasa jadi imam, mati jadi imam. Kalau biasa ceramah, mati dah pernah ceramah. Kalau biasa karaoke, takut mati tertelan mic. Nampak tak? Kita akan mati ikut apa yang biasa kita buat. Itu contoh je lah. Ya? Itu dia. Baik, hadirin hadirat yang dikasihi Allah sekalian, ya. Innallaha idza ahabba 'abdan ibtalahu wa idza ibtalahu sabbarahu. Allah sekiranya sayang pada seorang, Allah berikan ujian dan Allah beri sabar pada diri dia. Maknanya kalau Allah tak sayang pada seorang, Allah bagi ujian, Allah tak bagi dia sabar. Tuan-tuan, beza orang sabar tak sabar ni tuan-tuan. Keluar naik motor, geng-geng orang langgar, pum, patah motor suku dia punya sayap. Boleh senyum melebar sampai ke telinga. Orang bertanya, Haji, kenapa senyum? Haji tak marah saya ke? Apa saya nak marah, kamu tak sengaja kan? Kamu perantara je, Allah Ta'ala pilih kamu untuk uji iman saya. Ujian ini, masalah ini bukan baru dirancang sehari dua, sebulan dua, setahun dua, tak. Masalah ini telah dirancang oleh Allah sejak azali. Tinta menulis ujian ini telah pun kering. Allah nak tengok saya sabar ke tak sabar. Setakat yang patah ni sayap motor Wisuku ni, mudah je Allah nak ganti. Allah boleh bagi saya motor Wisuku sebiji, setakat sayap mudah je Allah nak ganti. Allah. Ini orang yang memandang ujian ini hakikatnya datang daripada Allah. Tapi kalau kita tengok depan ni, orang lagu, pum, apa kita kata? Spontan, botol, tak nampak. Bukan kat sini, orang lain, tempat lain. Nak beritahu pada dia, tak mudahnya ungkapan sabar. Yang namanya teorinya macam ni, praktikal ni nanti kita tengok. Hanya orang yang dia belajar proses, ya, menghidupkan dirinya dengan ingat Allah, ingat akhirat, yang besar tu akhirat. Setakat motor cala sikit, patah sikit, ya, kecil, dia tak ada apa. Tapi orang yang membesarkan dunia, memandang dunia itu indah, dunia itu besar, cala sikit je dah stres pening kepala dah. Ibu kenapa sakit kepala ni? Ya, tengoklah kereta ibu cala tu adik buat. Kan? Sampai demam-demam seminggu je. Kesian tak kesian? Ya, padahal kereta tu cantik, cala tu sikit je. Tapi calar sikit tu calar ni hati saya. Itu dia. Ya, itu orang yang memandang dunia tu besar. Kalau orang memandang dunia kecil, tak ada apalah. Kan? Sikit je. Ya, yang besar tu akhirat. Ya. Dalam hidup ni banyak benda yang kadang-kadang kita tak balance. Contoh anak kita tidur, ya, Allahu akbar, Allahu akbar. Ni azan kita buat dia, biar aja anak kita tidur. Ustaz, ya, anak saya ni bukan apa, dia penat kerja dia. Kan? Saya nak tanya ibu, kalau rumah terbakar, ibu kejut? Kejut. Bangun. Mesti kejut punya. Nampak tak? Ya, ibu, kalaulah rumah terbakar, ibu kejut bagi anak Arab. Kalau anak ibu tak sembahyang, dibakar di api neraka Allah, jauh lebih dahsyat. Nampak tak? Nak bagi tahu pada dia, kita ni pertimbangan kita kadang-kadang tak tepat. Ya, kita sanggup sayang anak kita kat dunia ni, ya. Kenapa dia? Kesian dia kerja malam, yalah dia tidur, nak subuh gajah ke subuh dinosaur pun lantaklah dia. Tu tak sayang tu. Sedangkan rumah terbakar kita sanggup kejut, dia nak dibakar oleh api neraka, kada tinggal sembahyang, kita selamba je. Allah. Nampak tak? Ya, di dalam hidup ni bila kita sedar yang besar tu ujian itu adalah lalai, maka kita akan bangunkan anak kita. Kita akan hidupkan keluarga kita dengan ingat pada Allah. Tapi yang kita mandang yang besar tu Covid, yang besar tu apa dia? Banjir. Betul besar. Tapi apa dia? Ada yang lagi besar. Iaitulah lalai. Lalai pada Allah Ta'ala ni tuan-tuan. Kalau kena banjir, mati dalam keadaan sulh khatimah. Ya, lalai. Tengah apa dia? Tengah, ya, buat maksiat, kena banjir, ya, ataupun kena Covid, ataupun aksiden, kemalangan, dalam keadaan maksiat, ya, dalam keadaan orang tu pula ingat Allah, tak kisah nak mati macam mana pun, kan? Dia tengah ingat Allah Ta'ala, tengah zikir, ya, kena Covid ke, kena banjir ke, kena runtuhan ke, kemalangan ke, perlu bimbang? Tak perlu. Kenapa dia? Husnul khatimah. Ini dia. Baik itu kita kena memahami tentang ujian.
kita boleh pertimbangkan mana ujian yang besar, mana ujian yang kecil. Ya, di dunia ni masalah kecil je. Ya, itu dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Seterusnya, awwalu ma yud'a ila al-jannah al-hamduna lillah alladhina yahmaluna fi saraa wad dara. Pertama-tama orang yang akan dipanggil untuk masuk syurga siapa? Orang yang selalu memuji Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Ini dia. Dan atas kesenangan dan kesukaran atau kesusahan. Orang yang mula-mula dipanggil oleh Allah untuk masuk syurga siapa? Orang yang boleh mengucapkan alhamdulillah ketika mana senang ataupun susah. Senang ni biasa. Kita dapat kuih, dapat rezeki, dapat naik pangkat, alhamdulillah. Tapi susah ni luar biasa. Macam mana nak cakap alhamdulillah ketika susah, betul tak? Bila kadang haji sakit lutut. Haji sakit lutut, ya ustaz. Sakit lutut, alhamdulillah. Kenapa cakap alhamdulillah? Ustaz, alhamdulillah lah. Sakit-sakit lutut boleh datang surau masjid. Kawan-kawan saya yang sebaya dah terlantar dekat hospital, dekat rumah. Nampak tak? Macam mana nak bersyukur dengan ujian? Dengan kita melihat orang yang lebih susah daripada kita. Kalau kita sakit lutut, ada orang yang lebih lagi. Kalau kita rasa kita terbeban dengan ujian, ada orang lebih lagi. Kalau ada orang lebih lagi, orang lebih lagi. Itu cara nak bersyukur. Kalau kita demam, ada orang yang lebih demam daripada kita. Kalau kita sakit gigi sebatang, ada orang yang mungkin 3-4 batang sekentak. Ini dia. Ini dalam hidup, cara nak bersyukur dengan melihat orang lebih susah daripada kita. Ya, baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya, seterusnya. Ya. Ma min muslimin yusabu musibah wa in qadamu ahduha fa ahdatha laha istirja'an illa ahdatha Allahu lahu mithlahu, ya'ni mithla ajrih alladhi a'tahu yawma usib. Tiada seorang muslim yang ditimpa musibah meskipun telah lama kejadiannya lalu teringat dan memperbaharui ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, melainkan Allah akan memberi pahala baru seperti yang dahulu ia terima ketika mendapat musibah. Kalau kita pernah kena ujian, kemudian setelah 2 tahun, 4 tahun, 10 tahun, kita teringat dan kita ucapkan kalimah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un lagi sekali, kita dapat pahala sama macam mana mula-mula kita kena. Ini tuan-tuan, ambil amal ini. Tuan-tuan mungkin ada macam-macam ujian kan. Apa ujian? Saya sabar ustaz, ditinggalkan isteri tuan-tuan. Kan? Saya ni kan ditinggalkan suami, saya ni ditinggalkan anak, saya ni kan, kita apa dia? Ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, maka kita dapat pahala sama macam mana mula-mula kita kena ujian. Ya, ini amal yang perlu kita lakukan. Ya, seterusnya Allahumma salli alaihi wasallam. Man asbaha hazinan 'ala dunya asbaha sakhitan 'ala rabbih. Siapa yang berpagi-pagi sedih memikirkan dunia, maka berarti pagi-pagi membenci kepada Tuhannya. Siapa-siapa yang pagi-pagi, Allah, kenapa aku tak dapat projek untuk buat jembatan daripada bandar Seremban Selatan ni pergi ke China tu. Ya, 4-5-6 bilion dia tak dapat. Bila dia memandang dunia itu besar, dia sakit kepala dia sebab dia tak dapat. Tapi orang yang memandang akhirat tu besar, dia fikir dia tak dapat yang namanya projek bilion-bilion. Subuh tadi dia tak bangun solat jemaah, dia tak fikir. Sedangkan solat sunat sebelum subuh tu lebih baik dunia dan sisinya. Dia fikir yang dia nampak tu. Itulah orang beriman. Orang beriman ni kan, dia percaya dengan hari akhirat, dengan bukti. Buktinya apa dia? Duduk dalam majlis ilmu. Pelik ke tak pelik? Orang boleh datang ni tuan-tuan kalau ada komisen, kalau ada habuan. Logiknya. Tak percaya tuan-tuan, besok ustaz siapa, kita buat pengumuman. Siapa datang kuliah maghrib besok dapat 100,000. Tengok berbas-bas tuan-tuan besok. Haji di mana? Johor, Melaka tu. Mana dekat TikTok viral kata kalau datang suruh Anur ni dapat 100,000. Nampak tak? Itu yang percaya dengan janji manusia. Tuan-tuan, kita orang beriman, lebih-lebih lagi kita janji dengan janji Allah. Allah hadiahkan syurga, tawaran syurga, kenapa tak rebut? Kadang-kadang kita tengok kesian dekat IKEA tu kan, orang beratur nak makan. Nak makan je beratur panjang. Kan? Orang buka je mall-mall baru beratur je. Tapi tawaran Allah Ta'ala bagi syurga, bagi solat berjemaah ni kan, tak ada pula beratur. Betul ke betul? Nampak tak? Ya? Jadi sebenarnya dalam hidup ni tuan-tuan, bila kita membesarkan akhirat, maka kita akan rebut. Ya? Manusia ni dia suka yang menguntungkan. Ya? Setelah mereka percaya.
Jadi orang tak ramai percaya datang masjid surau ni menguntungkan, sebab tu tak ramai orang datang. Tapi orang yang percaya, hujan lebat macam mana pun, dalam keadaan sakit macam mana pun, dia akan datang. Kerana apa dia percaya kepada Allah Ta'ala. Tanda orang ni sayang pada Allah, dia akan dekatkan dirinya pada tempat yang Allah Ta'ala sayang. Rajin datang masjid surau tu tanda orang tu sayang pada Allah. Ya, kita ni kan dulu waktu bercinta dulu dengan pasangan kita, ya, pasangan kita duduk kat mana? Ya, duduk dekat yang nama apa dia? Satu tempat ni kan, contohnya duduk di Seremban. Rajin pula kita datang Seremban. Padahal tak ada apa pun, tapi sebab ada pasangan kita kat situ. Tak jumpa pun tak apalah. Jadi dapat pergi Seremban contoh kan. Jadi macam itulah. Orang yang mana apa dia sayang pada Allah, dia akan datang kerap, datang masjid, datang surau macam tu. Ya, itu dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Seterusnya, ya. Man azza musaban kana lahu mithlu ajrih. Siapa yang menghiburkan orang tertimpa balak musibah, maka dia mendapat pahala sama orang yang terkena musibah. Siapa-siapa yang gembirakan orang diuji, dia akan dapat pahala sama macam orang tu kena. Kalau kita di antara kita ni macam-macam ujian, ada yang kena gout, kecil manis, darah tinggi, asma, batuk sesemua, 3 serangkai, sakit jantung, sakit lutut. Haji sakit, ya ustaz. Sakit apa? Sakit lutut. Sabar je, Allah Ta'ala akan ganti yang lebih baik di akhirat. Haji tu gembira, saya dapat pahala sakit lutut. Mudahnya dapat pahala sedemikian. Ya, kita tanya kawan-kawan kita, macam mana COVID? Okey kan? Sakit-sakit sikit lah, tarik nafas payah sikit. Macam mana tu? Kadang-kadang sampai 3 minit tu tak nafas tu. Sama ni macam jiran sebelah. Kenapa? Jiran sebelah 3 minit macam ni, tak lama dia, 2 hari meninggal dia. Allah. Ya, itu apa dia? Itu tak baik kan? Tapi kalau kita bagi berita gembira, tak ada apalah. Ya, simptom macam ni semua orang kena, insya-Allah sembuh, insya-Allah baik. Ya, Allah Taala akan bagi apa dia? Ganjaran pahala di syurga insya-Allah. Dia gembira, kita dapat pahala Covid. Tak kena Covid, dapat pahala Covid. Jadi, apa mesej yang saya nak sampaikan ni? Kita cari orang yang pernah sekarang ni sedang ditimpa ujian, maka kita beri berita gembira. Berita gembiranya apa? Tengah sakit ustaz, mana ada berita gembira? Berita gembiranya adalah syurga. Orang mukmin sabar, hadiahnya syurga. Innama yuwaffas sabirina ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang yang sabar akan diberi pahala tidak terhitung banyaknya. Ya, ini dia tuan-tuan. Ya, seterusnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya. Seterusnya ad-darbu ala al-fakhidhi 'inda al-musibah yuhbitul ajr. Memukul paha ketika ada musibah itu dapat menggugurkan pahala. Kita bila diuji, lalu apa dia? Lalu kadang-kadang kita mengeluh kan? Aduh, kenapalah aku kena? Kenapa tak jiran yang kena? Ya, memukul paha tersebut, tindakan itu menggugurkan pahala. Tanda seolah tak redanya kita dengan ujian. Ni kadang-kadang kita tak kisahlah bukan pukul paha je. Itu contoh yang Rasulullah tunjukkan. Mungkin kita hentak kaki ke, kan? Aduh, kan? Itu sebenarnya tindakan yang menyebabkan menggugurnya pahala kita. Ini dia. Ya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Seterusnya, ya. Ma tajarra'a 'abdun qattu jur'atain ahabba ila Allah min jur'ati ghadabin raddaha bihilmi wa jur'ati musibatin. Tiada yang ditelan manusia yang lebih disukai oleh Allah selain daripada 2 perkara. Ya. Pertama, menahan marah dengan kesabaran, dan menelan musibah dengan kesabaran juga. Ya. Allah Ta'ala ni akan suka kepada 2 orang. Yang pertama apa dia? Orang ni menelan marah dengan kesabaran dan menelan musibah. Ya. Maksudnya bukan telan tu, maksudnya apa dia? Ya. Dia lalu je, sabar je, redha je, diuji sabar je, tenang. Ini dia. Tuan-tuan, orang yang mendapat ujian yang banyak, ya, dia ini bagaimana dia boleh sabar? Dia betulkan cara fikir dia. Dia bukan melihat besarnya ujian, tapi dia melihat besarnya pahala yang Allah nak gantikan untuk diri dia. Maknanya semakin besar ujian dia, semakin pahala banyak untuk diri dia. Ya, kadang-kadang tuan-tuan, kita jaga anak kita ni rasa payah sangat. Ya, ada orang tuan-tuan sampai anaknya umur 40 tahun masih lumpuh. Ibu ni terpaksa jaga anak yang lumpuh ini sampailah umurnya 40 tahun. Ya, sekarang ni umurnya 40. Orang lain kadang menangis. Kenapa ibu menangis? Sian, anak-anak orang lain umur 40 dah kahwin, ada anak cucu.
Ya, anak saya lumpuh sampai sekarang, bisu, tak boleh cakap. Ya. Kadang-kadang bila kita dengar cerita ni kan, Allah. Kadang-kadang kita tengok anak kita apa ujian dia. Rupanya dia orang lebih lagi. Kan? Ada orang yang kena jaga anak dalam keadaan koma bertahun-tahun. Ya. Dalam hidup ni tuan-tuan. Ya, ujian ini Allah bagi ikut kemampuan. Ustaz, saya rasa dah tak tertanggung ujian ni. Tak selesai satu, datang lagi satu. Jawapannya apa dia? Selagi mana kita hidup, selagi mana kita ada ujian, selagi itulah kita boleh lakukan. Kita mampu untuk hadapi. Kerana ujian ini tuan-tuan, hanya kita saja yang mampu. Yang kena gout, kita je mampu. Yang kena darah tinggi, kita je mampu. Orang lain memang tak mampu. Ya? Sebab apa dia? Allah Ta'ala tidak membebani ujian lebih daripada kemampuan kita. Tapi tak payah buat status Facebook, hanya saya je yang mampu. Tak payah. Itu dia. Ya, baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya, jadi saya rasa sekadar itulah ya perkongsian kita pada hari ini ya, berkenaan tentang ujian sabar ini. Ya, tuan-tuan yang dikasihi Allah sekalian, ya, menahan ujian ini dengan sabar tidak mudah. Diperlukan telinga yang banyak untuk hadir majlis ilmu, mendengar bagaimanakah proses kesabaran itu, dan kita cuba praktikkan pelan-pelan. Ada yang namanya ujian ini mengikut dua. Pertama sekali mengikut keimanan, dan yang kedua mengikut kematangan. Semakin matang kita, semakin banyak ujian yang akan kita pikul. Ya, sebab itulah semakin besar, semakin dewasa, semakin banyak yang namanya komitmen kita. Yang kedua mengikut keimanan. Ya, semakin besar, tinggi iman kita, semakin bertambah ujian. Kalau macam tu Ustaz, saya tak nak iman saya tebal-tebal, nipis-nipis je lah. Tak sanggup rasanya nak menahan ujian. Yang namanya rumah nak besar, tanah nak besar, harta nak banyak, isteri nak banyak, tapi time iman nak kecil-kecil je. Allahu Akbar. Ya? Jadi nak beritahu hadirin dan sekalian, seterusnya tuan-tuan, sabar dalam menghadapi ujian ini, ya, cara nak kita sabar ni, yang amal yang perlu kita ada ni dua. Yang pertama, selalu amalkan raditu billahi rabba wa bil islami dina. Itu, ya, amalkan itu. Kemudian yang kedua, ya, kita apa dia? Nak bagi diri kita sabar ini dengan kita banyakkan ucapkan istighfar. Istighfar. Kerana wa may yastaghfirillah yaj'al lahu makhraja, kata ulama. Siapa banyak istighfar, Allah akan bagi jalan keluar dalam hidup dia. Memanglah ujian itu besar, tapi sebab apa? Kita boleh tenang selepas daripada itu. Sebab dah ada solusi dan penyelesaian. Tuan-tuan, dulu masa kita nak ambil lesen memandu, susah menggigil. Tapi lepas dah ambil, Haji jangan ambil, tak ada apa. Kerana dah lepas. Ya. Sebab Allah dah bagi jalan dan solusi. Begitulah kita buntu, kita ada hutang 100,000, 200,000, macam mana nak bayar. Selepas dah boleh bayar, Haji macam mana? Haji boleh bayar? Okey, tak ada apa-apa. Nampak tak? Sebab solusi itu datang. Maka macam mana nak jemput solusi? Banyakkan istighfar. Banyakkan istighfar. Allah akan bagi jalan dan solusi. Maka sebesar apapun ujian itu, Allah datangkan pertolongan yang menyebabkan kita jadi tenang. Sebab kita jadi gelabah, sebab kita tak tahu what's next. Apa yang akan berlaku lepas ni. Bila kita dah tahu, kita jadi tenang. Itulah sedikit perkongsian saya. Ya, mudah-mudahan yang sedikit itu memberi manfaat yang banyak untuk kita bersama. Sebelum kita mengakhiri pertemuan, marilah kita sama-sama menedahkan tangan doa pada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampun dosa-dosa kami yang berlombok tinggi banyak. Dosa yang kecil maupun dosa kami yang besar. Dosa yang kami sedar maupun yang kami tak sedar. Ya Allah, api laita, ya Allah. Api laita pun kami tak sanggup menahan panas. Macam mana kami perlu menanggung peritnya pedihnya api neraka-Mu, ya Allah. Ya Allah, kami yang dah tangan ini bakal jenazah. Kami sedang menunggu giliran-giliran kematian kami yang entah bila. Mungkin malam ni, esok maupun lusa. Ramai kawan-kawan kami seorang-seorang telah dipanggil oleh-Mu, ya Allah. Ya Allah, tatkala mana kematian itu datang, sudilah anak kami yang paling saleh untuk uruskan jenazah kami. Mandikan kami, alirkan air ke jasad kami perlahan kerana sakitnya sakaratul maut itu, ya Allah. Sudilah anak-anak kami seterusnya untuk baluti kain kafan ke jasad kami perlahan kerana sakitnya sakaratul maut itu, ya Allah. Sudilah anak-anak kami seterusnya untuk salatkan kami, iringi kami ke perkuburan dan membawa kami perlahan ke liang lahat, ya Allah.
Langkah demi langkah seorang-seorang tinggalkan kami. Jangan biarkan kami seorang-seorang ditemani kala jengking dan ular, ya Allah. Adalah kiranya anak-anak kami yang sudi menghantarkan hadiah terbaik berbentuk doa-doanya, ya Allah. Ya Allah, kami yang tangan ini, ya Allah. Kami yang sakit, sembuhkan penyakit kami, ya Allah. Yang ada hutang piutang, langsaikan hutang piutang kami sebelum ajal maut menjemput, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum, taqabbal ya karim. Segala yang baik datang daripada Allah, kelemahan atas diri saya. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.